Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak membincangkan sikit mengenai apa itu sale funnel. Okey. Saya dah buat e-book ni. Dia ada lebih kurang 4 bab. Yang ni bab 1. Bab 1 ni saya akan bagi free lah. Tapi yang 3 bab lagi tu kita akan letakkan kat Shopee lah. Okey. Okey, apakah sale funnel ni? Jadi kita kita tengok dulu macam manakah cara pembeli dia nak beli barangan kita. Okey, kalau di sini kita tengok sama ada melalui, kalau kita guna email kan, kita hantar email kepada dia orang respon. Okey. Sama ada melalui iklan ataupun melalui surat menyurat lah kan. Lepas tu cara lain lagi yang diorang mungkin boleh beli barang kita adalah melalui social media lah, Facebook, YouTube, Instagram. Kalau kita post produk, mungkin selalu post, mungkin ada orang berminat kan. Okey. Yang ni news story ni kalau ada berita-berita mengenai kita lah kan, di mana-mana, di TV ke, di radio ke apa kan, mungkin orang berminat. Di surat khabar ke. Okey, yang ketiga melalui blog ataupun website. Okey. Kalau kita selalu tunjuk barangan kita ni, jadi pembeli pun mungkin akan berminat. Okey. So itu untuk pembukaan dia. Lepas tu, apakah perbezaan sales funnel, landing page, website? Okey. Dia ada banyak definisi lah, tapi yang saya faham, kalau sales funnel ni dari segi praktikal lah, bukan dari segi teori. Dari segi praktikal, kita buat satu page, single page. Lepas tu dalam tu ada konten lah. Contohnya sama ada untuk, kalau macam untuk pre-sale kan, kita mungkin untuk kita buat website untuk macam siapa nak dapatkan free ebook ke kan. Jadi itu salah satu cara dia lah. Jadi funnel ni, kita tahu funnel ni dia ada step-step dia ada 4 step kalau ikut teori di sini lah. Awareness, interest, evolution dan commitment. Okey. Empat ni kalau dalam ayat lain kita kata awareness, leads, prospect dan sale. Ini yang yang dimasukkan dengan sales funnel. Okey. Okey. Kalau awareness, interest, evolution, commitment ni, itu dari segi teori. Tapi kalau dari segi praktikal, kita kena buat
kita panggil opt in page ataupun switch page ataupun orang panggil lead magnet, sales page, apa tu, order page ataupun one time offer page kan, ataupun confirmation page. Okey, jadi sini kita tengok ni okey, page untuk lead magnet, untuk core offer, untuk order form. Lepas tu ni one time offer. Okay, thank you page. Ni dia punya sequence dia. Dan kita kena buat sales funnel ni, kita kena buat secara automatic. Tapi every page ni kita kena design dulu lah. Sama ada sekarang kita guna apa yang buat yang buat sales funnel website ni macam apa, growth funnels ataupun click funnel. Okey, ni contoh opt-in page lah. Okey, yang saya buat sini kita boleh tengok ni satu page saja, tapi ini lebih terus, yang ini terus untuk perkenalkan apa, saya punya ebook lah. Okey, ada jenis yang ni kita tengok lebih kurang sama, tapi beza dia yang ni landing page. Okey, sales page tu satu apa, opt-in page ni, opt-in page ni, dia satu page, dia ringkas je. Kalau macam yang kita panggil landing page, dia satu page tapi dia lebih panjang. Dia ada lebih banyak macam gambar, video, benefit, testimonial dan sebagainya. Kita tengok sini kita tengok, okey, dia yang ni one page, tapi dia ada maklumat lain bawah ni. Dia lebih panjang. Okey, kalau website pula, dia banyak page. Dia bukan satu page, dia banyak page. Website ni dia banyak page. Dia ada home page yang ni. Okey, kita ada page untuk course lah, page untuk blog, untuk barang-barang store, untuk bundle. Lepas tu kena ada about us, contact us. Kira banyak page ada. Kita boleh buat lagi banyak, boleh create lagi banyak page, tapi yang ni untuk website lah. Jadi tu perbezaan dia, perbezaan antara sales funnel ni, sales page lah, landing page dengan website. Okey, lepas tu saya nak tunjuk data ni dari similarweb.com. Kalau macam kita nak jual kat Shopee, kita kena tengok data mengenai Shopee lah.
kan. Jadi kita tengok sini, uh, penghujung ke Shopee ni secara organik ada 75% berbanding yang guna iklan. Yang guna iklan 25% je. Okey. Jadi ramai yang guna organik. Maksudnya dia orang key in lah, dia orang pergi ke Shopee, dia orang key in nak tengok benda apa nak beli. Dia orang akan type keyword ni. Okey. Jadi kita tengok daripada social media antara Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram ni. Jadi sini kita tengok Facebook ni lebih ramai penghujung Facebook ni pergi ke Shopee. 48.71%. Okey, yang nombor 2 YouTube. Okey, jadi YouTube 36.12. Jadi kalau kita tengok data ni, maksudnya kita kena banyak, kalau kita nak jual barang kat Shopee, kena banyak guna Facebook lah dengan YouTube kan, sebab di situ ada pelanggan-pelanggan bermula di situ. Jadi pelanggan-pelanggan Facebook, YouTube yang di Malaysia lah kan, yang apa, dia orang tengok maklumat-maklumat melalui mengenai Shopee di Facebook, YouTube, lepas tu baru dia orang pergi ke Shopee. Okey. Jadi tujuan yang bab 1 ni dia kategori awareness lah. Kita bagi orang kata apa, kita mewawarkan sesuatu apa kita nak buat kan, supaya orang tahu kita nak buat apa. Kalau kita jual barang, kita kena buat awareness campaign dulu lah. Okey. Jadi yang ni kita tadi saya cakap, sales funnel melibatkan awareness, leads, prospect, sales. Okey. Jadi pada kedudukan sekarang ni, apa saya buat adalah pada proses ni lah, awareness ni kita kena buat marketing activities lah. Maksudnya sekarang ni saya buat e-book secara tak langsung untuk marketing lah. Okay. Lepas tu mungkin kita boleh video ni yang kita buat ni, mungkin kita boleh letak dekat Facebook ataupun YouTube ataupun Instagram. Jadi dia satu strategi yang orang kata menyeluruh lah. Okay. Macam nak dapat lead ni, nak dapat bakal prospek ni, kita kena buat page tadi lah, optim page tadi. Kena ada offer tertentu. Okey. Lepas tu bila kita dah dapat lead ni mungkin dapat melalui email ataupun nombor telefon, WhatsApp ke. Tapi strategi yang kita guna sekarang ni lebih pada email lah. Yang WhatsApp kita akan bincang bab lain pula lah, cara-cara macam mana nak buat. Okey. So kalau dah dapat senarai email semua tu, kira dia orang tu boleh jadi prospek kita lah. Kita akan follow up lah, kita akan bagi maklumat-maklumat aktiviti apa yang kita buat ke, ataupun produk-produk yang kita nak jual ke, kita bagi offer yang tertentu, bagi voucher ke kan. Okey, yang peringkat seterusnya, peringkat sale. Jadi kita tengok tujuan sales funnel.
tujuan sales funnel supaya orang sign sign up form tu untuk kita nak dapat email address, dan kita buat email list kan. Lepas tu sales funnel pun kita boleh guna untuk menawar perkhidmatan, sama ada percuma atau berbayar lah. Tapi kalau kita nak buat awareness, kita kena lebih baik buat yang percuma dulu. Okay. Ataupun kita boleh buat untuk download free content, download ebook percuma ke contohnya. Kita buat invite untuk watch kita punya video, YouTube video ke, ataupun Facebook video yang kita hantar ke Facebook ke. Okay, kita boleh invite orang tertentu lah. Okay, kita boleh kalau kita ada apa-apa program, kita boleh terus kita boleh invite dia orang lah. Okay, yang last kali purchase lah, kita suruh dia orang beli lah. Setelah kita buat awareness apa semua, baru kita suruh beli. Tapi kalau kita terus suruh beli, tentu sukar orang nak beli. Sebab tu kena buat awareness dulu, tunjuk produk dulu. Lepas tu tawar harga yang special. Okay. Jadi ni dari segi teori dia lah. Top funnel, ni middle of funnel dan bottom funnel. Okay. Yang top funnel ni yang awareness tadi lah, awareness stage. Awareness stage kita kena buat apa? Kita kena tulis blog, kita kena post dekat social media, ataupun kalau kita ada apa-apa fakta infografik, video. Okay, kalau orang dah podcast lah, ataupun newsletter, ni reportnya. Okay, report tertentu. Okay, ni bahagian top of funnel lah. Lepas tu bahagian ni middle of funnel, kita boleh buat video untuk macam mana nak buat sesuatu, buat bentuk educational video lah kan. Kalau kita buat webinar ke, buat survey. Okay, download sesuatu promotional material, ni bahagian MOFU lah. Okay, bahagian MOFU, bottom of funnel, ini kita nak lebih memujuk mereka ni, kita kena ada case study semua, kena ada demo, atau bagi try, bagi consultation, customer story, testimoni lah. Okay, atau event. Dia ni dia kategori, dia buat tiga kategori pula. Okay, yang last kategori ni purchase. Bila purchase, kita keep relation, itu je. Okay, ciri-ciri funnel, compelling headline, tajuk utama mesti kena menarik minat orang dan memukau pembaca. Okay. Strong call to action. Okay, kita kena ni lah,
Kalau dalam sales page funnel kita tu kena ada tu lah, download now ke get now. Kita minta dia orang action lah, buat action, sama ada nak dapat maklumat ataupun nak beli kan. Jadi kita tak perlu, kalau sales page funnel ni kita tak perlu ada banyak page lah kan, sebab dia akan mengganggu konsentrasi. Kita kena nak, tujuan kita nak bawa dia orang lepas baca maklumat tu sama ada dia nak beli atau tidak, tu je. Okay, no distraction copy of content. Yalah, konten-konten kena konten yang tepat lah. Tak perlu ada banyak-banyak link yang boleh tak perlu ada konten-konten yang orang kata apa, yang boleh hilang fokus lah. Kita nak fokus untuk lepas baca tu mereka ada minat. Okay, ni headline, contoh headline. Kalau kita kena tulis benda-benda yang ni lah, nampak macam orang kata hebat lah, nampak gah. Guna macam ultimate lah, the great ke apa ke. Jadi yang headline ni memang kita kena fikir lah, macam mana nak bagi mereka apa ni orang kata tertarik kan. Okay, lepas tu drive traffic ni kita boleh guna ad lah, guna Facebook ad ke, Shopee ad ke kan. Dia ada jenis yang pay per click, kita klik, orang klik, kena apa, maka kita kena bayar lah. Lepas tu dia cara keyword, dia orang type sesuatu kan, type produk yang kita nak jual tu, jadi produk tu akan nampak lah di screen. Okay, social media content. Okay, kita post gambar ke video ke di Facebook, YouTube, di blog ke, di TikTok ke kan. Lepas tu email marketing. Ini pun kalau kita ada senarai tu, kita boleh hantar maklumat lah kepada subscriber kita. Lepas tu kita masukkan link, website link ni, kita masukkan links apa produk-produk kita tu di dalam Facebook, YouTube dan lain-lain. Okey, lepas tu yang ni yang ataupun offline ad lah kan, macam letak kat billboard ke, buat banner ke, flyer, brochure, TV, radio. Ini kategori offline ni lah. Okay, last sekali funnel dia dia funnel ni ke untuk nak bagi lebih faham kan. Okay, dia kategori macam ni pula. Yang pertama link magnet. Okay, kita bagi sesuatu untuk nak dapat sesuatu daripada seseorang kan. Macam kita bagi free ebook, dia bagi email address. Okay, tu link magnet. Okay, tripwire ni yang ni kita nak macam dalam kita kata kat Shopee kita ada produk harga sekian-sekian. Jadi kita perlu buat ada produk tertentu yang harga dia lebih rendah supaya nak attract orang beli. Kita ni guna kaedah tripwire lah.
Okey. Dia jadi dia ada harga tak sekata kan. Ada yang kita tripwire ni, macam tripwire ni lebih kurang saya tak langsung macam umpan lah. Yang kita ada core product. Core product ni kita kena jual harga yang harga-harga tertentu yang kita tak rugi lah, atau harga-harga yang kita nak ambil untung kan. Jadi sebab tu kita kena dalam website kita tu, kalau ada harga produk tu tak boleh sama, dia kena buat beza-beza. Ini kalau kita banyak produk, kita upsell pula kan. Kalau kita buat bundle lah, buat jualan bundle, jadi kita boleh upsell lah. Dia beli benda ni, kita offer 2-3 barang lagi ke harga lebih murah. Okey. Yang ni return part. Yang ni mungkin ini di suatu masa lagi kita jual yang barang yang orang bayar bulan-bulan kan. Tiap-tiap bulan dia akan bayar kat kita, tiap-tiap bulan bayar kita. Jadi cara tu memang kita ni lah. Macam contohnya kalau katalah growth funnel atau click funnel kan, tiap-tiap bulan orang bayar kepada dia orang. Jadi produk tu orang kata, jadi dia jadi macam orang kata nak macam passive income jugalah kan. Dia tiap-tiap bulan duit masuk. Jadi yang tu tahap kita belum sampai lagi tahap tu lah. Kalau kita boleh cipta produk yang tiap-tiap bulan orang beli pada kita, memang kita punya income kita hebat lah. Banyak millionaire dia boleh buat macam tu lah. Tiap-tiap bulan orang bayar kepada dia orang, bayar sebab guna produk dia orang. Okey, kesimpulan dia, tujuan sales page funnel ni, kita nak bagi pengunjung dia datang ke page tu, ke website tu, dia tengok dari atas sampai bawah, dia akan buat keputusan sama ada nak beli atau nak keluar je, atau tak beli. Jadi sebab tu konten kita kena compelling lah, kena ada yang boleh mempengaruhi dia orang lah kan. Jadi kita nak suruh dia orang buat keputusan, jadi kita kena pengaruh dia orang dengan maklumat-maklumat yang betul lah, bukan maklumat yang tipu, dengan maklumat yang betul. Sebab tu kita nak jual benda yang betul, yang kita boleh orang kata memujuk dia orang untuk beli. Okey, jadi ni cadangan daripada influencer lah kan. Macam mana nak buat landing page. Tapi kita kat funnel pun boleh guna juga konsep yang sama ni. Buat simple tapi kena menarik lah kan. Okay, buat satu page tu, buat simple yang boleh memikat orang. Kalau nak buat panjang pun kena pastikan orang kata penuh dengan fakta lah, dah menarik. Sebab tu get the point lah, kena tulis benda yang berfakta lah. Okey, dia suruh banyakkan testimoni lah. Kalau landing page apa semua boleh buat lah testimoni, bergambar ke ataupun video ke. Lepas tu buat video-video yang pendek-pendek, kurang daripada 3 minit. Okey, video-video promosi kurang daripada 3 minit.
lepas tu video ke ataupun uh, ataupun kita tulis kat blog mengenai soalan dan jawapan ke ni, Q&A ni. Jadi ni beberapa point untuk kita nak buat landing page ataupun sales page funnel ni supaya lebih supaya cara yang tepat lah. Supaya kita buat landing page ni ada hasil ya, tu je. Okey, lepas tu ni section video ni lepas semua yang saya punya, kalau dalam ebook ni saya akan terang secara bertulis, ada gambar, ada tag, ada gambar, lepas tu ada video kan. Kombinasi tiga ni. Kalau ebook saya semua ada kombinasi tiga ni. Jadi kita boleh faham lah. Kalau kita tak faham tengok gambar dengan tag dan gambar, kita tengok video, kita akan lebih faham lah. Begitu juga kalau kita tengok video pun, kalau kita tengok detail kena tengok tag dengan gambar lah. Okey. Jadi sekianlah untuk bab 1 ni. Bab ni saya bagi free lah kan. Tapi bab 2 dan 3, bab 2 dan 3 dan 4, yang tu ebook tu saya letak kat Shopee kan. Jadi yang tu kena ni sikit lah. Ada ni sikit, ada macam orang kata bayar sikit lah kan. Sebab kita usaha kita buat ebook ni, kita buat research kan, tengok dia punya macam mana dia buat, lepas tu kita buat sendiri. Okey, benda ni ambil masa kan. Bila kita buat sistem ni, lama-lama dia akan mendatangkan hasil lah. Okey, jadi sekianlah untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.